Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis ke 121. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan aw zara akhan lahu billahi nadahu mudadin an tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Rawahu Tirmizi wa qala hadha hadis hasan gharib. Bab ma jaa fi ziyaratil ikhwan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menziarahi saudaranya yang sakit atau mengunjungi saudaranya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka satu malaikat akan membuat seruan bahawa kamu bertuah dan langkah-langkah kamu membawa keberkatan dan kamu menyediakan sebuah maligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tirmizi. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Jadi kita hidup kita ini bukan kita jaga diri kita sahaja, tapi kita kena faham jiran, kawan, adik-beradik, mak ayah kita, teman-teman kita masing-masing dia ada hak yang perlu kita tunaikan. Bukan hak kita je, kita lapar, kita makan, kita kenyang, kan. Jadi kita kena tengok ada juga hak orang-orang muslim yang perlu kita tunaikan. Jadi dalam hadis yang ke-120 ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang kita dah perkenalkan banyak kali, paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni Abu Hurairah menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man ada maridan. Yang pertama, sesiapa yang menziarahi saudaranya yang sakit. Pertama, siapa yang menziarahi saudaranya yang sakit. Kemudian auzara akhan lahu, ataupun dia mengunjungi saudaranya yang kedua. Tak payah tunggu sakit, tunggu orang baru sakit kita nak ziarah, kan. Lagi mana dia sihat kita biar, kan. Tunggu sakit pun kita datang. Sakit pun kita telefon. Dengar kawan sakit, angkat telefon. Dengar cerita awak sakit lagi ni, kan. Dah sakit pun telefon. Sihat-sihat tak ada telefon, kan. Biasalah kita buat itu, kan. Masing-masing sibuk, kan. Tapi biasanya begitu berlaku. Bila ada musibah pun kita telefon, tanya khabar, kan. Satu tadi dalam keadaan sakit, kita ziarah, ambil khabar dia. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, auzara akhan lahu, ataupun biasa je memang kita pergi ziarah dia. Zaran akhan lahu fillah, maksudnya dia menziarahi seseorang tu semata-mata kerana Allah. Kalau tadi dia ziarah sebab sakit, kan. Yang kedua, dia ziarah memang lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu taala. Itu dua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadahu mudada, maka Allah Subhanahu wa taala akan letak satu malaikat. Satu malaikat disebut dalam hadis ni, satu malaikat, iaitu yang malaikat tu dia akan menyeru, membuat seruan. Apa yang diserukan oleh malaikat itu? Yang pertama, antibeta, dia kata kamu sungguhnya telah merupakan orang yang bertuah. Yang pertama, jadi orang yang bertuah. Sebabkan dua perkara ni, ziarah orang sakit atau ziarah saja-saja ziarahkan Allah Ta'ala. Satu, malaikat dia akan menyeru, kamu merupakan orang yang bertuah. Satu. Kemudian wataba mamsyaka, langkah-langkah kamu membawa keberkatan. Satu, kita jadi orang yang bertuah. Kedua, setiap langkah kita itu pergi ke rumah orang yang sakit, ataupun kita pergi saja-saja ziarah, kan.
Setiap langkah itu membawa ke keberkatan. Sahabat-sahabat kita yang biasa ziarah, keluar ke sana, keluar ke sini, ziarah orang itu, ziarah orang ini, ajak pula pada jalan Allah kan. Lagi banyak. Setiap langkah itu membawa ke keberkatan. Itu yang kedua. Kemudian kata Nabi SAW, وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا. Yang ketiga kata Nabi, sesungguhnya dia dah tempah. Tabawa, dia dah tempah, dah beli satu tiket di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu mahligai dia dah tempah secara khusus di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bayang tuan-tuan dia. Dalam hadis ni kita kena faham. Satu, ziarah orang sakit. Kedua, ziarah orang tak sakit. Mana-mana dua perkara tu dibuat, ada dapat tiga perkara. Satu, dia menjadi orang yang bertuah. Kedua, setiap langkah dia pergi ke rumah orang tu merupakan keberkatan. Dan setiap rumah dia pergi, bukan semua sekali, setiap satu-satu rumah yang dia pergi tu, dia ziarah tu, sungguhnya dia telah membina, menempah satu mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dia, betapa banyaknya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita bagi orang yang beriman, orang yang menziarah orang ni dalam keadaan sakit dan juga tidak sakit. Setiap kali kita ziarah tu ada mahligai yang kita tempah. Kadang-kadang kita ziarah orang ni, orang tak suka, pergi kena maki, kena hamun kan. Ada yang begitu, orang ziarah nak ajak pada jalan Allah ni kan, macam-macam. Tapi apa yang dia dapat? Dia dapat keberkatan, dia jadi orang bertuah. Dan setiap rumah dia pergi tu, walaupun orang tak suka, tetapi sungguhnya dia telah menempah mahligai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dia, hadis ini sangat bermakna dalam kehidupan seharian kita dan kita bermasyarakat. Kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.